Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sengketa dalaman dalam Perikatan Nasional kini membarah. Ini apabila ada suara berebut kuasa mau jadi Perdana Menteri. Ada netizen kata, kenapa dengan Perikatan Nasional sekarang nih? Adakah mereka sudah mula nak berebut kuasa? Dulu waktu membentuk kerajaan Perikatan Nasional, kata tak ada masalah, kata netizen. Tapi sekarang ini belum lagi pilihan raya, ada 3 tahun lagi pilihan raya, dah mula ada sengketa sama-sama mereka. Sengketanya melibatkan pula satu jawatan, yaitu Perdana Menteri. Apabila ini berlaku, ramai netizen kata, macam manalah nak menjadi kerajaan kalau baru memilih siapa Perdana Menteri pun sudah menjadi masalah besar. Sekurang-kurangnya Pakatan Harapan Barisan Nasional UMNO setakat ini belum ada lagi kes, belum ada lagi cerita nak jatuhkan orang, nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Atau sekurang-kurangnya Pakatan Harapan ketika memilih calon Perdana Menteri tidaklah bergaduh sesama sendiri antara DAP, Amanah maupun PKR. Tapi lihat sekarang ini baru saja gabungan Perikatan Nasional ini ditubuh, belum sampai pun 10 tahun. Boleh kata masih kanak-kanak lah kan, masih merangkak lagi. Dah mula ada sengketa dalaman, yaitu membabitkan siapa jadi Perdana Menteri. Dan apabila beberapa pemimpin daripada Parti Bersatu menyatakan bahwa calon tunggal Perdana Menteri Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, pas pula rasa terluka. Lukanya pula bukan calang-calang, alang-alang dalamnya sehingga Mursidul Ampas sendiri berbicara, yaitu Hasim Jasin. Mursidul Ampas ini bukan orang biasa, dia orang yang berpengaruh. Dia lebih kurang pengaruhnya seperti Hadiawang. Apabila Mursidul Am sendiri bersuara menyatakan bahwa pas mungkin perlu mengetuai PN, ini pula melukakan Muhyiddin. Lukanya pula bukan calang-calang, lukanya terlalu dalam, jahitannya sehingga beribu-ribu jahitan. Manakan tidak, Hasim Jasin, Mursidul Ampas itu secara terang-terangan menyatakan bahwa Bersatu harus mengambil iktibar dan muhasabah kerana mereka sebenarnya dalam masalah tertinggal berbanding PAS, tertinggal di dalam kemasyarakatan, bilangan ahli parlimen, dan juga tindakan-tindakan di parlimen, kata beliau. Lebih teruk lagi, Hasim Jasin pun mencungkil luka dalaman yang ada pada Muhyiddin Yassin. Apabila dia kata ramai pemimpin Bersatu yang masuk dalam klaster mahkamah. Siapa lagi kalau bukan Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wanjan, macam-macam lagi lah. Jadi dengan ini, ini betul-betul menyakitkan hati Muhyiddin dan juga geng Bersatu lah. Tapi ini sebabnya PAS tak layak menjadi Perdana Menteri. PAS usah mimpi jadi calon Perdana Menteri, kata Zaid Ibrahim, bekas Menteri Undang-Undang Malaysia. PAS tidak usahlah menanam angan-angan berebut jawatan Perdana Menteri. Sekiranya PN menang dalam pilihan raya umum yang akan datang, itu kata Zaid Ibrahim. Bekas Menteri Undang-Undang itu berkata, negara sebenarnya memerlukan seorang pemimpin yang berani berjihad melawan rasuah, tetapi beliau tidak yakin PAS mampu melakukan tersebut. Karena kata beliau, PAS ini hanya akan mengejar sasaran yang mudah, seperti kedai vodi, pusat urut, kedai arak, dan kedai babi Cina, serta panggung wayang yang tidak memasang lampu. Itu kenyataan Zaid Ibrahim. Zaid juga berkata, walaupun terdapat ramai pemimpin PAS yang berkelayakan untuk menjadi Perdana Menteri, mereka tidak sesuai atau tidak mempunyai peluang untuk menang. PAS parti yang hanya menarik sokongan orang Melayu di utara, seperti Perak, Kedah, Kelantan, dan Terengganu. Mereka tidak mendapat sokongan di tempat lain. Jadi, tidak berfaedah bagi PAS untuk bermimpi menjadi Perdana Menteri. Tiada faedah untuk mereka bermimpi, kata Zaid Ibrahim. Melainkan, sudah tentu PAS bersedia untuk mengambil tindakan keras terhadap penjawat awam yang rasuah, tanpa mengira siapa atau parti mana yang berkuasa. Zaid berkata tiada pemimpin semasa yang bersedia menentang kartel-kartel.
kartel beras, baja, pekerja asing, penyelundupan rokok dan manusia, minyak masak, pekerja migran, mereka yang mengeluarkan EPI, yang tidak perlu untuk keuntungan segera. Individu yang layak mendapat sokongan sebagai Perdana Menteri itu orang yang bersedia menangani rasuah sebenar, bukan indeks persepsi rasuah, katanya lagi. Untuk itu kita perlu menangani penjawat awam yang rasuah. Di negara kita telah menghantar Perdana Menteri dan ahli politik atasan ke penjara, tetapi adakah kita melakukan perkara yang sama kepada penjawat awam yang tertinggi? Tidak. Kita memindahkan mereka ke jabatan lain, kata beliau lagi. Tanpa berselindung, Zaid juga berkata Malaysia terlalu banyak sida-sida politik yang menghalang pembasian rasuah. Jika ada jihad terhadap halwat, tetapi kita ada jihad terhadap halwat, tetapi tidak terhadap pentadbir yang rasuah, katanya lagi. Dia juga menafikan PAS menamakan pengurus CPN Muhyiddin Yassin untuk menjadi calon Perdana Menteri. Itu adalah kenyataan Mursyidul Ampas Hasim Jassin apabila ada penyataan bahwa Muhyiddin adalah calon tunggal Perdana Menteri telah dinafikan oleh Hasim Jassin. Gerakan kemudian mengingatkan PAS bahwa Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu merupakan calon paling layak untuk menjadi poster boy PN. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang yang kata padan muka, ada juga yang kata siapa suruh, ada juga yang kata baru terasa. Itulah sombong tahap ke langit, kata mereka. Ada yang menyatakan inilah ciri-ciri Perikatan Nasional sebelum ini. Sombong, bongkak, dan tak mau berunding kononnya pada mulanya. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka juga yang kembali mencari kerajaan. Ini kita berbicara tentang soal budget atau peruntukan parlimen. Apa yang menyebabkan Perikatan Nasional mau merunding semula MOU? Wah, sebelum ini begitu sombong dan bongkaknya mereka menyatakan mereka tidak mau menandatangani MOU tersebut. Begitu sombong juga menyatakan bahwa tidak mau. Tidak mau menandatangani lah kan, orang menolak. Bahkan Fadila Yusuf mengatakan bahwa pintu telah tertutup. Ramai netizen setuju apabila pintu ditutup setutup-tutupnya, jangan bagi peluang lagi. Tapi ada juga yang kata, tak apalah, kalau orang dah bertaubat, orang dah mula sedar, dan hilang kesombongan itu, terima aja lah. Terkini ada suara mengatakan, ada laporan bahwa desakan wakil rakyat tiada budget melembutkan hati PN untuk runding semula MOU. Aduh, ada juga netizen kata, tak payahlah runding lagi, dah diberi peluang 1-2 kali. Kenapa masih lagi nak runding, kata mereka. Ramai penyokong Perikatan Pembangkang juga tidak setuju, tapi lebih ramai Perikatan penyokong PH dan Kerajaan Perpaduan Madani menyatakan bahwa jangan lagi terima rundingan itu. Kalau dah tutup rundingan itu, buat apa nak runding lagi, kata mereka. Bikin sakit hati saja, kata mereka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini akan memerangkap PN sendiri. Karena dengan rundingan itu kerajaan boleh menambah klausa yang baru, supaya ada klausa yang baru karena kali ini bukan lagi rundingan tetapi sudah mula masuk rayuan, kes rayuan. Desakan wakil rakyat tiada budget melembutkan hati PN runding semula. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata peruntukan menjadi isu kepada ahli parlimen pembangkang untuk memberikan perkhidmatan di kawasan mereka. Desakan ahli parlimen mungkin menyebabkan Perikatan Nasional PN lembut hati sedia kembali ke meja rundingan dengan kerajaan untuk membincangkan memorandum persefahaman MOU peruntukan pembangkang, kata penganalisis. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, tekanan sudah pasti ada kerana ahli parlimen pembangkang tidak mempunyai peruntukan untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat di kawasan mereka. Apabila tidak ada budget, jadi ini menjadi satu isu. Mereka adalah individu yang bertanggung jawab terhadap rakyat di kawasan. Jadi mungkin wakil rakyat sebelum ini di kawasan tersebut telah memberi budget dan bantuan kepada pengundi mereka. Tetapi bila PN menguasai parlimen itu, tak ada budget,
Jadi sudah pasti ada tekanan kepada wakil rakyat sedia ada, katanya kepada FMT. Kemarin Sinar Harian melaporkan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata, PN sedia kembali ke meja rundingan bagi membincangkan MOU peruntukan kepada ahli parlimennya. Katanya pertemuan sudah diadakan antaranya dan Ketua WIP PN Taqiyuddin Hasan bersama Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf baru-baru ini. Bagaimanapun Hamzah menekankan kesediaan itu jika kerajaan bersetuju untuk memberikan perjanjian yang adil bagi kedua-dua belah pihak. Pada 15 September lalu, Hamzah berkata, PN sebulat suara menolak draft MOU itu atas 4 sebab. Antaranya didakwa bertentangan pelembagaan persekutuan dengan beberapa syarat dikenakan, dikuatiri menjejaskan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Sementara itu, Muhammad Azmir Muhammad Niza dari Universiti Sains Islam Malaysia berkata rundingan tersebut hendaklah memihak kepada kedua-dua pihak. Beliau berkata pujian harus diberikan kepada kerajaan dan pembangkang yang sedia berunding jika perkara itu dibawa ke meja rundingan semula. Teruslah berunding demi rakyat. Rakyat juga nanti menghakimi ahli parlimen. Namun, rundingan harus menang-merang syarat yang digariskan sebetulnya perlu dipatuhi kedua-dua belah pihak, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam ada orang hantar satu video pendek kepada saya. Beliau mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin kini sudah tidak ada harapan lagi menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin berada dalam bahaya, zon bahaya. Bersatu juga berada dalam zon bahaya. Saya agak terkejut juga dengan video tersebut. Saya coba siasatlah kenapa ada yang menyatakan Muhyiddin dalam bahaya, Perikatan Nasional bakal bubar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa PAS kini berada di dalam keadaan yang terbaik. Ini semua rupa-rupanya timbul daripada kenyataan Mursidul Ampas, yaitu Hashim Jassin. Kita semua tahu bahwa suara Mursidul Ampas ini bukanlah suara yang kecil. Suara Mursidul Ampas ini adalah suara yang antara terbesar. Sangat berpengaruh, kadang-kadang nomor 2 pengaruhnya lebih besar daripada Hadiah Wang. Apabila Mursidul Ampas menyatakan, menyuarakan, memberitahu sendiri tentang pendirian PAS, ini menunjukkan satu perkara yang buruk bakal berlaku. Dan silap-silap hari bulan ini menunjukkan ketidakpuasan PAS terhadap Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu. Ada yang kata Bersatu sudah hilang kekuatan, sudah hilang semangat. Apabila mereka kata Muhyiddin perlu letak jawatan. Namun yang lebih mengejutkan kita, kenyataan Mursidul Ampas ini. Beliau kata lebih layak, PAS lebih layak ketua IPN berbanding Bersatu. Kini PAS mula bersuara, mula berani bersuara. Siapa yang bakal berani menentang PAS? Kalau PAS ditentang silap hari bulan, Bersatu akan putih mata. Apabila Mursidul Ampas ini mengatakan bahwa mereka lebih layak memimpin Perikatan Nasional berbanding Bersatu yang kini ramai pemimpinnya berdepan kes mahkamah. Mursidul Ampas Datuk Hashim Jassin berkata, PAS layak memimpin karena wakil rakyatnya paling ramai di parlimen dan mempunyai jentera akar umbi yang kuat di seluruh negara. Terbukti banyak kepincangan di dalam Bersatu dan mereka perlu insaf mengenai hakikat dan kedudukan tersebut, kata Mursidul Ampas ini. Kata beliau lagi menambah lanjut, meskipun PAS hanya timbalan di dalam Perikatan Nasional, namun rekod kita di dalam parlimen juga saya lihat lebih ke depan selain kerja-kerja masyarakat dan dalam apa-apa jua berlaku, katanya memetik utusan Malaysia. Mursidul Ampas itu menolak kenyataan naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bahwa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah calon Perdana Menteri tunggal dalam Perikatan Nasional. Kata beliau, Bersatu tidak boleh membelakangi PAS dalam menentukan jawatan penting itu, melainkan ia keputusan yang dipersetujui secara bersama.
PAS sebenarnya memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar dalam Perikatan Nasional, yaitu 43 kerusi, lebih 18 kerusi berbanding sekutunya bersatu. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang ini PAS sudah mulai berani merobek rakan sendiri dalam Perikatan Nasional. Rupa-rupanya dalam Perikatan Nasional ini mula ada satu yang dipanggil sengketa dalaman. Dan paling menyakitkan hati Muhyiddin pastinya apabila pemimpin PAS ini menyatakan bahwa PN perlu atau sudah tiba waktunya dipimpin oleh Bersatu PAS. Karena kata pemimpin PAS ini, karena Bersatu kini ramai pemimpinnya berdepan kes mahkamah. Pastinya yang paling terluka sekali ialah Muhyiddin Yassin dan Wan Saiful Wanjan. Kenapa? Sebab mereka berdua ini ada ada kes masing-masing. Muhyiddin dengan kesnya, Wan Saiful dengan kesnya. Jadi itulah mungkin yang akan mengguris hati Muhyiddin, mengguris hati Wan Saiful. Sebab mereka berdua ini sudah masuk dalam klaster mahkamah. Hashim Jassin juga mengatakan PAS layak memimpin kerana wakil rakyatnya paling ramai di parlimen dan mempunyai jentera akar umbi yang kuat di seluruh negara. Beliau juga kata terbukti banyak kepincangan di dalam Bersatu dan mereka perlu insaf mengenai hakikat dan kedudukan tersebut. Sekian untuk kali ini, jumpa lagi, bye-bye.